السلام suara tak ada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada hari yang ke-18 Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan Allah tambahkan lagi amalan-amalan yang terbaik untuk diri kita, untuk kita beramal dan terus beramal untuk mencari keredaan Allah, yang mana Allah menjanjikan syurga kepada kita jika kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ikhlaskan diri kita masing-masing. Ikhlaskan diri kita masing-masing dan teruskan mempertahankan sunnah pada diri kita dan sebarkan sunnah kepada orang yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan agar mereka itu dapat mengikut jalan-jalan yang betul. Apatah lagi pada akhir zaman ini, jalan-jalan telah penuh dengan kesesatan atau penyeru-penyeru kepada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Menyeru kepada penyembahan manusia, menyeru kepada pengabdian kepada manusia, memuja tokoh-tokoh, mengamalkan benda-benda yang tidak disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan Allah berikan petunjuk untuk kita semua menuju jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-A'la, yang mana pada pelajaran yang lepas, yang mana kita telah menerangkan bagaimana di antara ayat-ayat Al-Quran dalam siri Nasikh wal Mansuh yang dihapuskan, yang dikekalkan, dan kita telah menerangkan bagaimana program wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan satu program yang bukan sebarangan, program yang wajib diimani. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah keimanan ini adalah satu masalah yang perlu kita paksakan diri kita supaya mempercayai apa-apa aja datangnya daripada Allah, datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, wajib beriman dengan rela hati ataupun paksa dan penuh keyakinan jika kita nakkan diri kita betul-betul bersifat dengan sifat yang terpilih di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini di antara perkara yang penting kita ambil kira. Pertama, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang berat, yang mana ianya wajib diimani dan diikuti, diamalkan. Ya, iman dulu. Itu pasal bila kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita tidak merasakan kemanisan Al-Quran disebabkan kita tidak pernah meletakkan keyakinan, keimanan yang betul-betul mutlak kepada Al-Quran. Itu pasal kemanisan Al-Quran kita tidak dapat rasai. Tetapi bila kita merasakan kemanisan membaca Al-Quran dengan memahaminya pula, ya, dengan bahasa-bahasa Arab itu kita fahami, ialah baca dengan terjemahan, maka dia akan menambahkan sebenarnya. Dia menambahkan kemanisan iman kita, dia menambahkan keyakinan kita kepada Allah dan menambahkan bagaimana kita bermunajat kepada Allah, berbicara kepada Allah, dan ialah subhanallah, itu di antara kehebatan Al-Quran. Ya. Kemudian kita beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih-sahih dengan menegaskan, memaksakan diri kita menerima secara mutlak awalan. Kemudian barulah diterangkan penafsirannya. Dan yang mana kita tidak tahu, beriman sahaja. Beriman sahaja dan belajar. Baru kita boleh merasakan kemanisan
pemegang-pemegang ataupun orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Terutamanya di akhir zaman, kita melihat saingan yang begitu dahsyat. Pertembungan di antara As-Sunnah dan Bid'ah. Ahli Sunnah dan Ahli Bid'ah. Jelas pertembungan yang begitu dahsyat. Kekuatan kita terlalu lemah. Tidak seperti mereka. Namun kita ada Allah. Maka dengan kalimah itu, kita ada Allah, kita mampu untuk berdiri tegas. Dengan adanya Allah, kita yakin bahawa Allah akan membantu kita. Cuma memerlukan kekuatan, kesabaran kita dan teruskan dakwah. Itu dia. Kita yakin bahawa Allah akan membantu. Oleh kerana itu, bila tuan-tuan dan perempuan berhadapan dengan fitnah ini, golongan-golongan ahli bid'ah melakukan perkara-perkara tertentu untuk menyakiti ahli sunnah, maka sabat. Dajjal, dia akan datang pada akhir zaman untuk menghancurkan ummah, untuk merosakkan umat Islam, terutamanya orang-orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu yang disebutkan dalam hadis, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu. Itu berkaitan dengan iman-iman kita. Kalau iman-iman kita kuat, maka kita akan berhadapan dengan sehari seperti setahun. Maka bersabar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, persiapkan diri dengan ilmu. Kerana kita melihat dalam keadaan fitnah akhir zaman ini, suatu perkara yang tak berapa sedap kita bicarakan. Hanya memerlukan sekarang keimanan kita, mempraktikalkan apa yang kita pelajari daripada Quran dan As-Sunnah dan pertahankan. Mungkin untuk keluarga kita ataupun paling kurang diri kita. Dan jangan tertipu dengan orang-orang yang menyeru kepada perkara-perkara bid'ah yang mana kita dah tahu perjalanan mereka, ya, membawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi kita sambung pelajaran kita daripada surah Al-A'la. Kita baca balik, ya, daripada mula sampai kita berhenti pada ayat yang berapa, ya? Ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberikan kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Dan orang yang celaka kami akan menjauhinya. Baik. Dalam pelajaran yang lepas kita telah bicarakan bagaimana Allah mengisyaratkan bahawa
Ia mengetahui perkara nyata dan perkara yang tersembunyi. Ini di antara sifat rububiyah, ketuhanan yang dimiliki oleh Allah. Dia mengetahui dia mengetahui perkara yang nyata, perkara yang jelas, terang-terangan. Kita dalam terang-terangan pun kita tak nampak. Ya, tetapi Allah Maha mengetahui segala-galanya, ilmu pada sisinya. Dan Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Oleh kerana itu dalam bab ini keimanan amat penting, kita beriman kedudukan Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Sama ada kita mengatakan perkara itu terang-terangan, sudah confirm, ya, Allah mengetahui. Tetapi kita kena tahu bahawa perkara yang sembunyi-sembunyi yang kita lakukan, Allah pun mengetahui. Sehingga kan sehingga kan detikkan dalam jiwa kita yang disebutkan sebagai niat itu pun Allah mengetahui. Yang diambil kira, kalau ikutkan niat itu apa timbangan yang kita nak tahu, kita pun tak tahu. Kalau tara gas yang ada di keliling kita pun, ya, oksigen tu, molekul oksigen O2 tu pun, kita tak tahu nak ditimbang dengan cara apa. Ya, bukan kilo, bukan gram. Ya, wallahu a'lam timbangan dia. Tetapi Allah mengisyaratkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga niat pun dia akan ambil kira. Subhanallah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun di dalam hati kita, tetapi kita kena sentiasa dalam keadaan bersangka baik dengan Tuhan kita. Bersangka baik dengan Allah. Itu amat penting sekali. Ya, hanya dengan keimanan sahaja kita mampu bersangka baik dengan Allah. Kalau tanpa keimanan, kadang-kadang kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tak baik. Kenapa Allah jadikan begini? Kenapa Allah buat aku begini? Kenapa? Kadang-kadang Allah bagikan sedikit musibah menjadi ujian kepada kita. Hilang timbangan kita. Maka di situ bermasalah yang berlaku dalam jiwa kita. Prasangka baik perlu diteruskan sampai hari kita berhadapan dengan kematian. Oleh kerana itu, dalam bab niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ya, siapa yang berniat sahaja dia sudah mendapatkan ganjaran. Niat sahaja dah dapat 1 pahala. Jika dia buat mendapat 10 pahala. Dan mengikut amalan-amalan yang Allah tetapkan ganjaran-ganjarannya. Seperti sedekah sampai pun ke muncak 700 pahala. Sampai puasa, apa ganjaran dia? Tahu puasa berapa? Tak tahu. Kenapa? Allah mengatakan aku yang akan membuatnya, memberi ganjarannya. Kerana kedudukan puasa, kedudukan yang tinggi di antara amalan-amalan soleh. Selain daripada selepas solat fardu, puasa menduduki kedudukan yang tinggi. Kerana apa? Kerana puasa itu meletakkan seseorang itu dalam taraf, kalau kita belajar hadis, dalam hadis 40 tu, Islam, iman, ihsan. Puasa menduduki tangga ihsan. Disebabkan apa? Disebabkan penafsiran ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi memang kita tak melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tak melihat dia, sesungguhnya dia melihat kamu. Habis tang mana puasa tu, kita memiliki perkara ini. Ya, cuba tengok orang yang puasa. Kalau dia duduk bawah tudung saji pun dia tak akan makan apa yang ada dalam tudung saji tu. Duduk bilik seorang-seorang, makanan ada pun dia tak akan makan. Dia tahu, ya. Dia tahu kedudukan dia, takkan aku nak makan, tak. Kalau dia, ya, selam sungai pun tak akan diteguk air dalam sungai, sedangkan dia mampu untuk meneguk air tu. Dia mampu. Tetapi iman itu yang mengatakan jangan. Walaupun dia tak terfikir Allah melihat, tetapi dia rasa satu benda yang bertanggungjawab untuk menjaga perkara-perkara tersebut. Oleh kerana itu Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya. Cuma kadang-kadang kita terlepas dosa, perkara yang membatalkan amalan
ataupun membatalkan puasa, kita dapat jauh. Tetapi perkara yang membatalkan pahala-pahala puasa, kita tak dapat jauh. Yang Rasulullah ingatkan kepada kita, berapa ramai orang yang berpuasa, tak dapat baginya melainkan lapar dan dahaga. Ya, apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Kerana apa? Amalan itu hilang. Disebabkan apa? Disebabkan perkataan-perkataan kita kebanyakannya. Ialah disebabkan mengumpat, memfitnah, mencaci. Itu sebabnya. Disebabkan apa? Disebabkan tangan-tangan kita duk tulis apa yang ada dalam WhatsApp ataupun Facebook ataupun berbagai-bagai untuk kita meluahkan perasaan ataupun mengatakan seseorang. Habis amalan pahala kita, ya, maka Allah yang akan menghukumkannya. Okey, ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui, bahawa kedudukan rububiyahnya Allah menyaksikan kita sama ada dalam keadaan nyata ataupun tersembunyi. Ingat tuan-tuan dan perempuan, ya, amalan yang tersembunyi ini membezakan antara seorang Muslim dan munafik. Orang munafik dia boleh melakukan solat di depan orang, tetapi bila tersembunyi dia tidak akan melakukan solat. Dia tidak akan melakukan kebajikan. Itu yang dikategorikan orang munafik. Itu pasal kelebihan orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh secara senyap. Bersedekah secara senyap. Berpuasa secara senyap. Beristighfar secara senyap. Ya, itu membezakan antara seorang Muslim dan munafik sebenarnya. Penting amalan-amalan yang tersembunyi. Tetapi ingat, yang Rasulullah mengatakan bahawa di kalangan umat manusia ini juga, dia akan bangun di akhirat kelak dalam keadaan dosanya, pahalanya dihilangkan. Apa dia? Bila di depan orang ramai dia beramal soleh. Tetapi bila dia bersendirian, yang disebutkan hadis, dia bersendirian. Lalu dia membuat perkara-perkara dosa-dosa yang mana dia buat tu disebabkan orang tak nampak dia. Lalu dia buat. Lalu dibangkitkan di akhirat, dia melihat amalan-amalan soleh yang dibuat menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, perkara-perkara yang nyata ataupun tersembunyi, kita serahkan urusan itu kepada Allah. Pastikan amalan kita, ya, tidak berunsurkan riak. Kerana apa? Di waktu kita melakukan amalan yang nyata itu, syaitan akan mengganggu kita. Dan yang kedua, riak akan datang. Ini pula amalan yang terganggu. Riak menunjuk-nunjuk. Tetapi bila kita melakukan amalan secara tersembunyi, riak tak datang. Kerana riak memerlukan orang melihat. Kecuali lah kalau dia pergi ke mana, dia pergi buat tawaf ke, ya, itu, ya, aku tengah tawaf ni. Dia cerita dia tengah tawaf. Kalau dia tak tawaf ke, ya, tangkap gambar tu, itu lain cerita. Ya, atau dia cong orang aku tengah tawaf, kan dia tak tawaf, itu lain cerita. Tetapi kalau dia Syekh Saleh Fauzan, dia mengatakan orang yang sibuk nak tangkap gambar waktu dia tawaf tu. Ya, kalau tak tawaf tu lain cerita. Waktu dia tawaf tu, ya, live. Boy, macam tarawih dia Mekah ke Malaysia, kan. Boy. Riak, Allah akan batalkan amalannya. Subhanallah. Ya, ini di antara perkara yang kita tak sangka. Ya, kerana kebiasaan dia semenjak handphone tu dibenarkan, jadi begitu pula. Okey. Jadi oleh kerana tu, riak dia mengganggu dalam siri amalan-amalan kita dan boleh merosakkan amalan-amalan dengan begitu mudah. Syaitan akan datang. Kalau saya di dalam taklimat memang kita terangkan betul-betul. Nak tangkap gambar lepas tawaf, lepas sa'i. Lantaklah. Tetapi waktu tawaf jangan. Ya. Waktu tawaf jangan, waktu sa'i elakkan. Dah habis tu okey, lantaklah. Ya, kerana apa? Kita berada di dalam kawasan beramal soleh yang kita hanya nak Allah yang mengetahui. Tu. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan amalan sembunyi-sembunyi, lain pula yang datang. Apa dia? Ujub. Ujub juga di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan siri amalan soleh kita. Ujub ini di antara amalan
yang disebutkan syok sendiri. Oh, kita Masya Allah aku boleh buat ya tahajud sepanjang malam ya tanpa orang mengetahui. Dia datang macam tu. Bangun pagi istighfar. Ya, dia datang ujub dia. Kenapa? Sahur adalah waktu istighfar. Selain pada kita makan, adalah waktu istighfar. Waktu memunajat kepada Allah, mohon keampunan. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita duduk, baca je astagfirullah. Supaya teringat tu. Kerana Allah mengatakan, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka beristighfar. Jadi waktu itu, selain daripada kita bersedia untuk makan, kita carikan waktu-waktu tertentu kita beristighfar sambil kita buat kerja ke astagfirullah. Kerana itu adalah waktu yang disebutkan ya apabila Yakub mengatakan kepada anak-anaknya ya bila mereka datang mohon kemaafan kepada ayahnya, lalu dia mengatakan nanti aku mohon keampunan. Nanti itu ulama tafsir mengatakan ialah di waktu sahur. Waktu sahur di antara ya yang dikatakan sulusail lailil akhirah, 1/3 akhir malam itu dinamakan waktu sahur, yang mana itulah waktu beristighfar yang terbaik. Okey? Maka baik. Maka riya akan datang dan merosakkan siri amalan kita. Maka oleh kerana itu orang yang beriman, dia akan cuba mempertahankan amalan dia tidak kepada riya dan tidak kepada ujub. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kerana apa? Allah mengetahui perkara yang nyata dan juga perkara yang ghaib. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dia memberikan satu tajuk perintah memberikan peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan yang bermanfaat. Yang mana peringatan ini berkaitan dengan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dan ditambahkan juga beriman dengan Rasul dengan cara yang betul. Tuan-tuan dan perempuan, kita beriman kepada Allah ini di antara fitnah kita di akhir zaman. Rujuk kembali 3 kurun yang terbaik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kerana apa? Bermula daripada akidah. Bermula daripada akidah sampai segala-galanya kita telah hancur, ya. Dah bercampur baur, tidak mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi yang perkara yang menggerunkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah pun menjadi habis, hancur. Kerana apa? Hubungan kita dengan Allah tidak mengikut jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman wahai Muhammad seperti mana kamu dan para sahabat beriman, maka mereka itu mendapat petunjuk. Tuan-tuan dan perempuan, ini manhaj yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah supaya beriman cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman cara para sahabat. 3 kurun yang terbaik adalah contoh kita. Kita tidak akan menyaksikan 3 kurun yang terbaik, termasuk imam-imam yang mempunyai yang dikatakan imam mazhab ini, mereka tidak beriman melainkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba cari bagi mereka yang ada akal, yang mungkin mendengar pada hari ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan jumpa 3 generasi yang terbaik ini beriman dengan sifat 20. Takkan jumpa. Takkan jumpa mereka beriman dengan cara sifat 13 yang dibawa oleh Al-Maturidi. Takkan jumpa. Mereka tidak akan mentakwil ayat-ayat yang mana jelas sifat-sifat Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau itu generasi awal yang kita pegang, tiba-tiba dianggap salah, bagaimana kedudukan? Fastaqim, kata Rasulullah. Berdiri sungguh-sungguh. Teruskan. Wallahu alam, kita minta Allah sabatkan kita. Fitnah makin lama makin datang. Kita melihat bagaimana
ya, tarikat yang dulunya diharamkan, kini dihidupkan semula. Yang mereka itu sendiri menyembah, memuja guru-guru mereka. Tidak menyeru, melainkan menyeru kepada kubur-kubur. Minta pertolongan ahli kubur. Terang, syirik. Habis macam mana? Pihak tertentu, pihak yang berautoriti yang membenarkan. Macam mana tu? Tuan-tuan dan perempuan, satu peringatan. Apabila Rasulullah SAW mengatakan tentang kelebihan surah Al-Kahfi, kan? Di antaranya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir yang membawa kepada perlindungan kita dari Dajjal. Seolah-olah kita menyaksikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Apa yang menariknya kisah Ashabul Kahfi ini? Apabila kita menyaksikan balik ayat-ayat itu, pertama kita beriman apa yang Rasulullah SAW katakan. Kita beriman tanpa syak dan ragu kerana kedudukan hadis itu sahih, bahawa berkaitan dengan Dajjal, ya, siapa yang membaca 10 ayat awal, maka dia akan mendapat ataupun terlindung dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain 10 akhir. Hafal tak? Saya minta hafal. Ya, kita hafal. Kena hafal. Kalau boleh hafal Kahfi itu semua. Ya. Baik. Apa yang dikaitkan dalam bab ini tentang Ashabul Kahfi? Apabila kita menyaksikan bahawa Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dan waktu itu pemerintah yang zalim, ya, pemerintah yang zalim yang memaksa anak-anak muda ini supaya keluar agama ataupun tidak mengikut agama tauhid itu. Maka apa berlaku? Sabat. Maka Dajjal akan muncul dan tidak mustahil yang akan bersamanya di kalangan sudah tentu pemerintah-pemerintah, ya, di negeri kafir ataupun pemerintah yang jahil di negeri Islam, dan akan menekan umat Islam. Akan menekan umat Islam. Maka apa perlu berlaku? Sabat. Tetapkan pendirian dan istiqamah. Dan pada waktu itu Allah akan uji kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ianya satu perkara yang menggerunkan sebenarnya. Menggerunkan. Mudah-mudahanlah Allah pelihara kita. Dalam keadaan yang begitu dahsyat, Islam tertekan, sunnah tertekan. Namun insya-Allah pertolongan Allah tu ada. Cuma kita menunggu, ya, memakan masa sedikit. Banyakkan sabat, banyakkan menuntut ilmu yang betul dan kuatkan keimanan kita dan keyakinan kita supaya Allah pelihara kita, jaga kita di hari fitnahnya Dajjal tu nanti. Wallahu alam. Baik. Di dalam ayat ini yang mana Imam Ibn Katsir mengatakan Allah berfirman fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Yakni berikanlah peringatan sekiranya peringatan itu bermanfaat. Dari sinilah adab dalam menyebarkan ilmu diambil. Sehingga seorang pun tidak akan mengajar ilmunya kepada orang lain yang tidak tepat. Tuan-tuan dan perempuan, memberikan peringatan ataupun mengambil peringatan dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tak perlu ambil. Ya. Sekarang ni terlampau banyak ilmu yang tak bermanfaat dalam TikToknya, dalam apa lagi kan. Berbagai-bagai ilmu yang tak bermanfaat. Ya. Jadi oleh kerana itu, di antara ilmu yang tidak bermanfaat ialah ilmu yang dibawa oleh ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah mendatangkan ilmu yang bukan tak bermanfaat saja, tetapi boleh membawa ke neraka. Ini masalahnya. Mungkin satu ilmu tu tidak bermanfaat dalam urusan dunia sendiri, tak manfaat. Nampak alamat, tak perlu dibawakan. Maka dia hanya menjadikan satu benda yang lara. Benda yang lara. Tetapi bila ilmu yang tidak bermanfaat boleh membawa kepada kecelakaan seperti yang dibawa oleh ahli bid'ah dan ditopengkan dengan atas nama agama, maka di sana lagi mendatangkan mudarat. Karena mudarat
neraka itu lebih besar. Yang di mana Allah berfirman, an-naru asyaddu law kanu yafqahun. Asyaddu harran law kanu yafqahun. Sesungguhnya neraka itu lebih panas jika mereka itu orang yang faqih ataupun orang yang mengetahui. Oleh kerana itu kedudukan ahli bid'ah yang membawa kepada ajaran yang tak betul itu semua membawa kepada neraka. Dan neraka itu terlalu panas. Na'udzubillah min zalik, minta lindung daripada neraka walaupun dengar desirannya sahaja. Ini di antara dituntut oleh syarak kepada kita minta perlindungan dari neraka. Ini sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Al-Ali, engkau tidak sempatas mengajar sesuatu kepada suatu kaum di luar kemampuan akal mereka. Jika hal itu engkau lakukan, maka akan menjadi fitnah bagi sebahagian di antara mereka. Dan Ali pun berkata, ajarkanlah ilmu kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Okey, ini di antara beberapa kaedah dalam siri kita mengajar manusia mengikut ilmu ataupun tahap manusia. Namun begitu dalam masalah tauhid, masalah fiqh mungkin. Tetapi masalah tauhid memang sudah menjadi fitrah manusia. Awal-awal lagi fitrah mereka mengenal Allah, mengenal Tuhan yang sebenar itu ada dalam jiwa mereka. Berdalilkan hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, dengan terjemahannya, kanak-kanak itu dilahirkan di atas fitrah. Okay? Berarti di atas dasar akidah yang betul. Fitrah dia dah memang betul. Tetapi mak dan ayahnya sama ada menyahudikannya, menasranikannya atau memajusikannya, itu dia. Asalnya manusia ini dilahirkan atas fitrah. Mak bapa yang mencorakkan anaknya itu. Maka oleh kerana itu, masalah akidah perlu diterangkan secara terang-terangan. Secara betul, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada takut. Sampai nak sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy pun rasa takut, satu masalah. Sedangkan ianya perlu disampaikan. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan walau pada seorang hamba perempuan, hamba abdi perempuan yang dikisahkan apabila ditanya, Aina Allah? Allah fis sama' wa ma ana anta Rasulullah. Direct. Oleh kerana itu tidak boleh dikaburkan dalam bab tauhid. Kerana kelahiran kita di atas dasar fitrah dan fitrah menerima hakikat yang betul-betul sahaja asalnya. Okay? Jadi dalam bab ini, Sayyidina Ali menasihatkan mengikut keadaan ini, yakni hak mana yang boleh manusia ini terima, maka kita sampaikan secara betul. Tetapi ingat tuan-tuan dan perempuan, ini yang disebutkan Rabbani. Rabbani ini bermula daripada sedikit-sedikit. Dia bukan bagi kata selonggok macam itu. Tak. Seseorang itu belajar mengikut step. Sehingga dia mahir. Lepas tu dia menambahkan ilmu sampai mahir lagi. Maka itu yang dinamakan Rabbani. Ya, bermula daripada step. Okay? Maka sampaikan dalam masalah akidah itu, masalah yang betul-betul clear. Bagaimana beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Isbatkan, tetapkan apa yang Allah tetapkan. Ambil manhaj salaf, bawakan. Memang susah. Tetapi kena. Kerana apa? Kebenaran pasti menang. Walaupun orang tak suka macam mana, kebenaran pasti menang. Ingat tu. Tetapi tekanan itu yang banyak menggugatkan kita. Apabila di waktu Imam Ahmad tinggal seorang sahaja lagi di ketika itu. Pemerintah pada ketika itu menganut ajaran Mu'tazilah, beriktikad dengan akidah yang batil yang boleh menjadi jatuh kafir. Begitu dahsyat sekali. Orang dah tak boleh nak lawankan pemerintah. Imam Ahmad tinggal seorang. Adalah beberapa orang sahabat lain yang terpaksa bersembunyi, ya, atau menyimpankan akidahnya. Imam Ahmad tinggal seorang. Tuan-tuan dan perempuan, 3 tahun di penjara di rotan. Tapi sahabat, dia meyakinkan bahawa kemenangan pada
kebenaran. Dan kita menyaksikan kesudahan Imam Ahmad kemenangan. Oleh kerana itu Islam yang betul ini, yang suci ini pasti akan menang. Cuma memerlukan siapa rijal, kalangan orang-orang yang lelaki ataupun orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat sanggup berdiri. Di kalangan manusia yang beriman, yang sanggup beramal, memerlukan rijal. Di sinilah rijal. Apa dia rijal? Kekuatan seorang manusia yang beriman dengan betul-betul. Itu dia. Walaupun dia nampak dhaif, tetapi ketegasan dia itu mainkan peranan. Baik. Kemudian, apabila di dalam ayat ini Allah berfirman lagi, sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya Allah berfirman, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang hatinya takut kepada Allah dan ia meyakini bahawa ia akan bertemu dengannya, akan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kamu sampaikan, wahai Muhammad. Ini di antara perkara yang amat penting, yang perlu dibina adalah hati kita beriman kepada Allah, supaya apa yang disebutkan air dengan Allah ada beza. Apa yang disebutkan pen dengan Allah ada beza. Kena paksakan diri kita ada perasaan gementar sedikit dalam jiwa kita bila menyebutkan kalimah Allah. Tuan-tuan dan perempuan kena berlatih. Cuba duduk bersendirian, ingat Allah, rasa takut. Kena berlatih. Kerana perkara ini perlu dilatih sampai dia akan terkeluar sendiri. Bila sebut kalimah Allah, ada kelainan dalam jiwa kita. Itu di antara potensi yang baik. Iman kita berpotensi. Tapi kalau sebut nama Allah pun tak ada gementar, kita ada masalah. Iman kita ada masalah. Itu pasal laungan azan kita tak akan dengar. Ya, kumandang macam mana pun tidak ada gementar kalimah Allahu Akbar. Tidak pernah meletakkan dalam minda kita Allah yang maha agung, Allah yang aku sembah yang maha hebat ini yang lebih besar daripada segala-galanya. Tak ada. Itu pasal kita bila dengar azan kita buat tak kisah. Yang perempuan kat rumah pun melewatkan solat. Tak boleh. Kerana ingat, melewatkan solat tanpa sebab yang betul-betul sebab, ya, di antara ciri-ciri orang munafik yang perlu kita jauhkan. Terus kita sambut seruan Allah yang menghidupkan kita di dunia dan akhirat. Baik. Sebaliknya, ayat yang dibacakan wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang kafir ataupun orang-orang celaka akan menjauhinya, iaitu orang-orang yang akan memasuki api neraka, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Di neraka ia tidak mati sehingga ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia pun tidak hidup dengan hidup yang bermanfaat baginya. Sebaliknya ia hidup sengsara, merasakan azab yang sangat pedih dengan sebab berbagai macam siksaan. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita di antara kedudukan, bagaimana kedudukan ahli neraka. Tidak hidup dan tidak mati. Apa maksudnya tu? Tetapi Allah menceritakan tentang ahli syurga. Mereka hidup bersenang lenang. Sedangkan ahli neraka duduk di dalam neraka, tak hidup, tak mati. Maksudnya mereka ini hidup tetapi diseksa dengan seksaan yang begitu dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung Allah daripada neraka. Diseksa dengan seksaan yang terlalu dahsyat, dah tak larat dah, bak kata orang, tak larat tapi terpaksa menerimanya. Dah tak larat terus diseksa. Ya, diseksa tak larat. Itu kedudukan ahli neraka. Tuan-tuan dan perempuan, mengisyaratkan kepada kita bahawa neraka itu bukan perkara yang main-mainan, yang perlu kita beriman. Jangan sampai tidak ada keimanan kita terhadap hari akhirat, terutamanya dalam bentuk berkaitan dengan syurga dan neraka. Orang-orang yang terdahulu, mereka itu diseksa kerana tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan hari-hari akhirat ini. Lalu mereka melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad
dari Abu Sa'id mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, adapun penghuni neraka di mana mereka adalah penghuninya sejati, maka mereka tidak pernah mati dan tidak pula hidup. Adapun orang yang dikhendaki diberi rahmat oleh Allah, maka Allah mematikan mereka di neraka. Lalu pada pemberi syafaat mula memberi syafaat. Yakni bukan mati maksudnya mati, tetapi mereka itu dalam keadaan terseksa ya di dalam neraka. Lalu seorang dari para pemberi syafaat itu mengentaskan beberapa orang dari neraka, yakni memilih. Lalu Allah menumbuhkan mereka, atau Nabi bersabda, lalu mereka tumbuh seperti al-haya di sungai al-haya, atau beliau bersabda al-haya, atau beliau bersabda al-hayawan. Semuanya berarti sama, yakni kehidupan. Atau beliau bersabda di sungai syurga, maka tumbuhlah seperti mana tumbuhnya biji di dalam arus sungai yang mengalir. Ya. Baik. Abu Sa'id mengatakan bahawa Nabi bersabda, ama tarawna syajarata takunu khadra'a thumma takunu safra' thumma takunu khadra'. Pernahkah kalian melihat pohon menjadi hijau, warna daunnya, kemudian berwarna kuning, dan kemudian berubah kembali menjadi hijau? Ini di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, bila kita baca Al-Quran, kita akan menjumpa ayat-ayat berkaitan dengan hujan, padang yang pasir yang tandus, dan ditumbuh dengan tumbuh-tumbuhan. Itu semua berkaitan, ya, dibagi misal tentang kehidupan di hari akhirat, yang mana kita akan mati dan dihidupkan di akhirat dengan biji ataupun dengan biji benih kita yang disebutkan tulang sulbi. Ya, tulang sulbi. Ya, maka dihidupkan dan dihidupkan dengan cara yang begitu selepas datangnya hujan renyai ataupun hujan gerimis, yang maka tumbuhlah manusia pada ketika itu. Maka misalan itu diterangkan di dalam Al-Quran begitu banyak sekali. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, sebahagian sahabat berkata seakan-akan Nabi berada di pendalaman. Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, adapun penghuni neraka di mana mereka adalah penghuni sejati, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Akan tetapi ada satu golongan manusia yang sebagaimana sabda baginda, yang dijilat oleh api neraka kerana dosa-dosa mereka atau kerana kesalahan-kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka beberapa waktu sampai ketika mereka menjadi arang, pintu syafaat dibuka. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang menggerunkan. Ahli neraka yang dikatakan ini di kalangan ahli neraka yang berperingkat-peringkat juga, yang mana dibakar sampai menjadi arang, baru pintu syafaat dibuka. Subhanallah. Yang menunjukkan seolah-olah mereka ini adalah ahlul kabair, orang yang membuat dosa-dosa besar. Karena ada kategori azab-azab, kalau kita melihat dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, kita melihat peringkat-peringkat itu. Dan ini di antara manusia-manusia yang kita akan baca hadis sebentar nanti, ya, yang berkaitan dengan ahli-ahli neraka dan syafaat-syafaatnya. Baik. Maka lalu mereka dikeluarkan dari neraka, kelompok demi kelompok. Lalu mereka disebarkan di sungai-sungai, yakni sungai hidup syurga. Lalu dikatakan, hai penghuni syurga, tuangkan air kehidupan kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh seperti mana tumbuhnya biji yang berada di dalam arus sungai yang mengalir. Ya, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang mengisyaratkan kewujudan, ya, kewujudan kehidupan akhirat yang menggerunkan. Baik, bila kita sampai dalam bab ini, dia berkaitan dengan syafaat-syafaat. Yang mana syafaat-syafaat, tuan-tuan dan perempuan, di mana ulama membahagikan syafaat-syafaat terutamanya di akhirat kepada dua.
syafaat uzma. Syafaat uzma adalah syafaat yang besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam syafaat ini dia khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan dengan pembebasan manusia keseluruhannya secara total yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini dia kehebatan Rasulullah di hari akhirat. Yang mana kita akan terangkan berkaitan dengan syafaat ini, yang mana ianya berkaitan dengan syafaat uzma yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setiap umat ada nabi-nabi dia. Setiap umat ada nabi pada nabi-nabi mereka dan meminta kepada nabi-nabi mereka. Kemudian mereka, umat ini berkumpul, seluruh umat berkumpul. Lalu mereka fokus kepada Nabi Adam. Ini syafaat yang dikatakan membebaskan kesusahan di padang mahsyar. Subhanallah, hanya dimiliki oleh Rasulullah. Pergi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam tak mampu. Pergi bertemu dengan ulul azmi, Adam, lepas tu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, Rasul yang pertama pun mengatakan tak mampu. Kemudian dia pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berkata tak mampu. Sedangkan dia Khalilullah, kekasih Allah. Bertemu dengan Nabi, ceritanya panjang, kita ringkaskan. Bertemu dengan Nabi Musa, Kalimullah, Nabi yang berbicara dengan Allah. Dia pun kata tak mampu. Akhirnya bertemu dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa pun katanya tak mampu. Ya, dalam hadis yang panjang itu menceritakan bagaimana kedudukan para nabi, ya, menolak, kata tak mampu untuk bertemu dengan Allah, memohonkan, ya, syafaat uzma, syafaat yang terbesar untuk membebaskan ketenatan di dalam padang mahsyar. Maka akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah hadis yang panjang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah dan meminta kepada Allah, dan akhirnya maka berlakulah syafaat uzma ini. Manusia semua dah mula boleh bergerak. Boleh faham kan? Kerana padang mahsyar adalah padang yang terkurung. Maksudnya mereka tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Sedangkan mereka seharusnya tuju kepada satu tempat. Lalu dengan izin Allah melalui syafaat uzma yang dimiliki oleh Rasulullah, barulah mereka boleh bergerak. Ini yang dikatakan syafaat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tak ada. Kemudian di mana syafaat yang berikutnya ialah syafaat bagi, ini hak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi ahli syurga untuk memasuki syurga. Mereka boleh masuk syurga, tetapi mereka tak boleh selagi Rasulullah tidak mensyafaatkan kepada, ya, syafaat yakni meminta izin bahawa para malaikat kena buka kepada ahli syurga. Berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana atibabun babal jannah yaumal qiyamah. Okey, dalam bab ini Rasulullah mengatakan aku didatangkan atau aku datang kepada pintu syurga pada hari kiamat, maka aku meminta supaya dibuka. Maka berkata khazin, penjaga pintu syurga, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, maka aku mengatakan Muhammad. Fa yaqulu, lalu dia mengatakan bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Okey, kerana kamu sahaja aku diarahkan buka, dan aku tidak boleh membukanya, ya, sebelum kamu yang mengizinkan, yakni kamu membenarkan kami buka ataupun kamu yang meminta kami buka. Maka di sinilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahawa pintu syurga dibuka. Maka bila pintu syurga dibuka, berapa lama dibuka? Ya, berapa lama dibuka? Pintu syurga ini mengikut keadaan. Dia buka, terbuka. Di antara nama satu pintu syurga apa dia? Oh, ingat pula. Ingat tak ingat?
Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Kalau tak ingat, berat. Ya. Okey, Ar-Rayyan. Pintu-pintu syurga ini dibuka. Lama. Apabila Rasulullah mengatakan, fuqara al-muhajirin, orang fuqara, orang fakir di kalangan muhajirin, memasuki syurga 40 tahun sebelum orang lain masuk syurga. 40 tahun. Sehari dikira berapa tahun? 1000 tahun di dunia. 40 tahun. Ya, bayangkan betapa lamanya dibuka oleh Rasulullah. Maka bermula fuqara al-muhajirun, ya, orang fakir di kalangan muhajirin, mereka lah orang yang pertama selepas Rasulullah masuk syurga. Ya. Subhanallah, ini di antara kelebihan-kelebihan mereka lah. Ya, tak nafikanlah para nabi dan para fuqara muhajirin. Kemudian yang berkaitan dengan syafaat khasah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah untuk ammunya, pak saudaranya, untuk diringankan azab neraka. Ya, sedangkan kita tahu kedudukan orang kafir diazabkan dengan azab yang begitu dahsyat. Tetapi pada pak saudaranya yang mana ianya diberikan kasut terompah neraka mengelegak otaknya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alla tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Ya, aku mengharapkan syafaat aku memberikan kesan kepadanya hari kiamat. Lalu diberikan kasut terompah yang berapi yang mana mengelegak otaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ini disebabkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana ianya mengingatkan kita bahawa golongan ini di antaranya yang akan masuk syurga tanpa hisab adalah 70,000 golongan. Ya, banyak. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harapkan. Banyakkan berselawat dan paling penting dalam bab ini, banyak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada akidah dan seterusnya. Bukan setengah orang banyakkan selawat sekadar itu, lepas tu subhanallah amalan tonggang lenggang. Amalan langsung tidak ittiba' Rasul. Amalan langsung tidak mengikut cara Rasulullah. Itu bukan kata yang disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat baik-baik. Kalau kita bercanggah amalan kita tidak mengikut cara Rasulullah, syahadatain kita bermasalah. Kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bermasalah. Seolah-olah ada perkara yang lebih besar daripada Rasulullah sampai kita mengikut cara orang tersebut. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui, bagaimana syafaat Rasulullah memainkan peranan yang besar. Namun begitu tidak dinafikan ada syafaat-syafaat yang lain. Dan di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia meminta Allah keluarkan segelintir umat Muhammad di kalangan umatnya yang dikatakan tidak ada amalan soleh, tetapi dia tidak melakukan syirik kepada Allah. Ya, nampak tak? Betapa besarnya masalah akidah tauhid. Tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah dengan tauhid yang kita belajar daripada Quran dan Sunnah. Istiqamah. Jangan takut. Ya, kerana perjalanan kita, terutamanya orang yang dah tua-tua ni, ya, perjalanan kita dah singkat dah. Bila-bila masa sahaja Allah akan panggil. Dan orang muda pun gitu juga. Ya, maka bersiap dengan akidah yang betul. Kerana kita nak membeli kepada Allah syurga. Dan tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah mati, waktu itu akan kita tahu kedudukan kita. Jangan sampai kita dah mati baru nak tahu kedudukan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi wallahu alam bisawab, kita berhenti kat sini dulu. Yang baik itu datang kepada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.